Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sejarah Islam Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang kisah penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Katanya, apabila Abu Thalib telah meninggal dunia, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu dan ditentang secara terang-terangan. Satu peristiwa, beliau telah dihadang di jalan oleh salah seorang pemuda jahat Quraisy. Diraupnya tanah dan dilemparkan ke muka beliau. Namun beliau tidak membalas apapun. Apabila beliau tiba di rumah, datang salah seorang putrinya, lalu membersihkan muka beliau dari tanah itu, sambil menangis sedih, melihat ayahnya diperlakukan orang seperti itu. Maka berkatalah Rasulullah kepada putrinya itu, "Wahai putriku, jangan engkau menangis begitu. Allah akan melindungi ayahmu." Beliau memujuk putrinya itu. Beliau pernah berkata, "Sebelum ini, memang kaum Quraisy tidak berani berbuat seperti ini kepadaku, namun, selepas Abu Thalib meninggal dunia, mulailah mereka menggangguku dan mengacau ketentramanku." Kisah penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baihaqi memberitakan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Katanya, apabila Abu Thalib telah meninggal dunia, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu dan ditentang secara terang-terangan. Satu peristiwa, beliau telah dihadang di jalan oleh salah seorang pemuda jahat Quraisy. Diraupnya tanah dan dilemparkan ke muka beliau. Namun beliau tidak membalas apapun. Apabila beliau tiba di rumah, datang salah seorang putrinya, lalu membersihkan muka beliau dari tanah itu, sambil menangis sedih, melihat ayahnya diperlakukan orang seperti itu. Maka berkatalah Rasulullah kepada putrinya itu, "Wahai putriku, jangan engkau menangis begitu. Allah akan melindungi ayahmu." Beliau memujuk putrinya itu. Beliau pernah berkata, "Sebelum ini, memang kaum Quraisy tidak berani berbuat seperti ini kepadaku. Namun, selepas Abu Thalib meninggal dunia, mulailah mereka menggangguku dan mengacau ketentramanku." Tabrani telah memberitakan dari Al-Harits bin Al-Harits yang menceritakan peristiwa ini. Katanya, apabila aku melihat orang ramai berkumpul di situ, aku pun tergesa-gesa datang ke situ, menarik tangan ayahku yang menuntunku ketika itu. Lalu aku bertanya kepada ayahku, "Apa sebab orang ramai berkumpul di sini, ayah?" Mereka itu berkumpul untuk mengganggu si pemuda Quraisy yang menukar agama nenek moyangnya. Jawab ayahku, "Kami pun berhenti di situ, melihat apa yang terjadi. Aku lihat Rasulullah mengajak orang ramai untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan mempercayai dirinya sebagai utusan Allah. Tetapi aku lihat orang ramai mengejek-ejek seruannya itu dan mengganggunya dengan berbagai cara, sampai waktu tengah hari, maka mulailah orang bubar dari situ. Kemudian, aku lihat seorang wanita datang kepada beliau membawa air dan sehelai kain. Lalu beliau menyambut tempat air itu dan minum darinya. Kemudian beliau mengambil wudhu dari air itu. Sedang, wanita itu menuang air untuknya. Dan ketika itu, agak terbuka sedikit pangkal dada wanita itu. Sesudah selesai berwudu, beliau lalu mengangkat kepalanya seraya berkata kepada wanita itu, "Putriku, lain kali tutup rapat semua dadamu. Dan jangan bimbang tentang ayahmu." Lalu ada orang bertanya, "Siapa dia wanita itu?" Jawab mereka, "Itu Zainab putrinya." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.